Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan bagi semester 2. Penghayatan Etika dan Peradaban BLHW 2772. Pensyarah kami ialah Dato' Prof. Madya Dr. Haji Suaidi Dato' Haji Safi'i. Tajuk kajian kami ialah Impak Teknologi Global dalam Pembinaan Peradaban Manusiawi di Malaysia yang telah disediakan oleh Muhammad Zaim Fikri bin Muhammad Asri, Muizzuddin Zarfan bin Muhammad Zakwan, Muhammad Farizwan bin Arif Fazila, Muhammad Fadil Abdul Wahid, Muhammad Rizwan bin Saini, Muhammad Iman Zakwan bin Zakaria, Muhammad Faiz Al-Faid bin Muhammad D. Zulkifli, Riyandum bin Radani, Syarif Muhammad Halim bin Syarif Zulkifli. Perubahan dunia sejajar dengan perkembangan teknologi media masa. Masyarakat dunia secara amnya, termasuk masyarakat Melayu, tidak dapat menghalang perubahan itu daripada berlaku. Masyarakat perlu menerima dan menggunakan teknologi tersebut sebaik yang mungkin berdasarkan situasi dan budayanya. Pelbagai bentuk inovasi dan ciptaan berteknologi tinggi yang telah dihasilkan sehingga memberi impak bukan sahaja kepada kepesatan pembangunan teknologi canggih, malah memberikan kesan terhadap pembinaan peradaban di dunia kini. Istilah teknologi lumrahnya amat sinonim dan berkait rapat dengan rekaan dan gadget serta pelbagai peranti yang menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Merumuskan bahawa teknologi tinggi tidak mempunyai definisi khusus kerana setiap pendidik mempunyai takrifan yang berbeza dan tidak konsisten antara satu sama lain. Latar belakang kajian yang pertama mengkaji impak teknologi globalisasi kepada pembinaan peradaban manusia. Yang kedua, peradaban yang kuat dan cergas lagi dinamik boleh mencetuskan serta mencorakkan globalisasi. Yang ketiga, kita akan dapat mengambil langkah-langkah jangka panjang untuk membendung trend-trend yang negatif. Dan yang keempat, perspektif peradaban tersendiri dalam menangani dan membahaskan isu globalisasi. Isu arti dan konsep globalisasi itu sendiri, isu asal-usul globalisasi, isu penilaian globalisasi, bagi menentukan buruk baiknya dan urutan keutamaan dimensi-dimensinya, serta isu bagaimana globalisasi harus dihadapi dan ditangani. Sebagai contoh, isu asal-usul sejarah globalisasi. Penerapan nilai-nilai murni, moral dan kemanusiaan dari satu generasi ke generasi berikutnya berlaku melalui hasil didikan daripada ibu bapa, orang dewasa dan guru di sekolah. Kajian mendapati bahawa kehidupan masa kini telah dipengaruhi oleh teknologi moden dan masyarakat terbudaya dengan media massa. Penyataan masalah, sejak kebelakangan ini, teknologi moden serba canggih yang berkembang pesat di dalam negara kita ini. Teknologi baharu ini banyak memberi impak terhadap negara. Sama ada ianya impak yang baik maupun impak yang buruk, teknologi canggih ini telah membawa kepada satu normal yang baharu atau satu era di mana teknologi membawa kepada penggunaan pelbagai peralatan elektronik dan peranti secara meluas di dalam industri, pembangunan dan peradaban di Malaysia. Oleh itu, kita dapat mengenal pasti kesan positif penggunaan teknologi global terhadap pembinaan peradaban manusiawi di Malaysia. Di samping itu, kita juga dapat mengenal pasti kesan negatif penggunaan teknologi global terhadap pembinaan dan peradaban manusiawi di Malaysia. Bagi mengenal pasti kesan positif penggunaan teknologi global terhadap pembinaan peradaban manusiawi di Malaysia, yang pertama ialah memberi impak positif teknologi moden terhadap menggalakkan komunikasi. Ianya memudahkan dan menggalakkan lagi komunikasi antara satu sama lain tanpa sepadan. Komunikasi antara manusia juga akan lebih berkembang bagi menyampaikan sesuatu maklumat sama ada ianya adalah maklumat yang penting maupun tidak. Memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi atas talian terutama dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya. Impak positif yang kedua ialah teknologi moden terhadap melahirkan belia yang berpendidikan. Melahirkan masyarakat terutamanya belia yang lebih berpendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi berpotensi dalam memberikan sumbangan yang memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Bagi mengenal pasti kesan negatif penggunaan teknologi global terhadap pembinaan peradaban manusiawi di Malaysia, yang pertama ialah impak negatif teknologi moden terhadap interaksi dan perkembangan sosial. Perkara ini menghalang kecergasan interpersonal iaitu hubungan sesama manusia dan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan orang sekeliling. Keasyikan kepada melayari internet, menonton televisyen, menggunakan gadget dan pelbagai lagi sumber teknologi moden yang lain menyebabkan masyarakat terutamanya golongan remaja kurang berinteraksi dengan orang lain dan bersikap introvert. Impak negatif teknologi moden berlakunya jenayah cyber. Tindakan penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa penggunaan tidak dapat mengawal tingkah laku sendiri apabila mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi moden ini. Aktiviti jenayah yang berkaitan dengan teknologi dan komputer menerusi internet.
penggunaan internet melakukan pelbagai jenis jenayah cyber seperti penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengitipan, judi cyber, skin cepat kaya, pornografi, penggondam, penyebaran virus dan mail spam. Objektif kajian kami ialah menganalisis peranan manusia dalam menjamin kelangsungan peradaban. Yang kedua, mengenal pasti kesan penggunaan teknologi moden terhadap perkembangan generasi. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan di antara tahap pemikiran dan tahap pemahaman dalam penguasaan teknologi dan dalam kalangan manusia. Yang keempat, mengenal pasti kesan negatif atau positif penggunaan teknologi moden terhadap perkembangan fizikal masyarakat. Dan yang kelima ialah mengenal pasti penggunaan teknologi sejajar dengan pembinaan peradaban manusia. Metodologi kajian kami ialah kajian penyelidik adalah berdasarkan pengumpulan maklumat dan analisis data dari sumber internet. Sumber yang lain adalah melalui kajian kepustakaan yang melibatkan penulisan buku dan jurnal. Dalam kaedah ini, penyelidik dapat menggunakan instrumen kajian yang berbentuk soal selidik serta ujian kefahaman. Kajian perpustakaan seperti pengumpulan buku sama ada jurnal, artikel dari majalah maupun pencarian informasi secara online telah dijalankan oleh kumpulan secara bersama-sama. Dan akhir sekali, metod yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kuantitatif. Definisi kata kunci, yang pertama ialah impak teknologi global dalam pembinaan peradaban manusiawi Malaysia dapat menjelaskan beberapa kata kunci, antaranya ialah masyarakat yang lebih bermaklumat. Ini dapat dilihat dengan teknologi yang ada pada masa kini, membuatkan masyarakat lebih cepat mendapatkan sesuatu berita yang terjadi di dalam dan di luar negara. Kata kunci yang pertama, memudahkan pekerjaan, iaitu dengan teknologi yang ada dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangkan jurang budaya. Dan yang ketiga, masyarakat lebih bermaklumat. Penemuan dan perbincangan hasil kajian kami. Dalam penemuan dan perbincangan hasil kajian yang dibuat ini adalah berdasarkan pengumpulan maklumat dan analisis data dari sumber internet. Sumbernya lain adalah melalui kajian perpustakaan yang melibatkan penulisan buku dan jurnal. Kajian perpustakaan adalah seperti pengumpulan buku-buku sama ada jurnal, artikel dari majalah maupun pencarian informasi secara dalam talian telah dijalankan oleh kumpulan secara bersama-sama. Demografi responden. Beberapa sumber kajian telah dikenal pasti dan dijadikan sumber rujukan kami bagi mendapatkan hasil kajian yang kami inginkan. Huraian analisis berkaitan sumber yang diperolehi dipersembahkan dalam bentuk jadual dan raja di bawah. Jadual di atas menunjukkan sumber, nilai dan peratus penggunaan internet, jurnal dan artikel. Serta raja di bawah menunjukkan sumber yang telah diperolehi. Melalui sumber internet, dengan nilainya 5, mendapat peratus sebanyak 50%. Bagi jurnal pula dengan nilai yang 2, bersamaan dengan 20%. Manakala artikel dengan nilai 3, bersamaan dengan 30%. Strategi dan langkah-langkah memperbaiki adab manusia yang telah dikeruhkan akibat teknologi global. Strategi pencegahan ialah strategi yang pertama, pilih mindset yang betul. Strategi pertama ialah memfokuskan kepada gaya keibubapaan dalam era media sosial dan teknologi. Strategi yang kedua ialah terokai penggunaan teknologi selepas mengenal pasti gaya pengasuhan dalam era media sosial dan teknologi. Strategi kedua adalah ibu bapa perlu memfokuskan diri dan melibatkan diri dalam dunia teknologi. Strategi yang ketiga ialah tingkatkan kesedaran. Dan strategi keempat ialah memperkukuhkan teknologi. Strategi yang keempat memfokuskan kepada keselamatan berkaitan dengan media sosial dan teknologi seperti komputer, tablet, smartphone, sistem operasi, aplikasi perisian perkhidmatan internet, iaitu email. Langkah-langkah yang paling berkesan untuk mengubah sikap atau kepribadian yang telah terpesong oleh kerana wujudnya teknologi pada era globalisasi ini adalah dengan menerapkan nilai-nilai murni pada diri individu tersebut supaya beliau sedar dan tidak lagi mendapatkan kesan negatif akibat teknologi yang semakin pesat mengikut arus semasa. Langkah-langkahnya ialah melalui nilai moral, mempertahankan kebaikan dan menolak keburukan serta menyokong tindakan yang memperjuangkan kebenaran. Nilai kerohanian pula menjadi benteng ulung bagi membina kekuatan ketahanan dan peribadi seseorang. Jiwa yang kuat akan melahirkan individu yang cemerlang. Melalui nilai murni, nilai yang baik yang dapat membina keharmonian, kekuatan dan pembangunan individu serta masyarakat. Nilai etika pula mengambil contoh akhlak Nabi seperti memanah, amanah, sidik, tabligh dan khatunah. Nilai jujur pula firman Allah SAW dalam surah An-Najm yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemampuan dan pendapatnya sendiri. Nilai kebudayaan pula
nilai-nilai yang diajar turun-temurun dari nenek moyang kita, iaitu bersopan santun, tinggi budi pekerti, akhlak mulia, hormat dan menghormati. Kesimpulannya, Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur mestilah meletakkan masyarakatnya dengan standard etika cemerlang bagi melayari alam cyber yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan rujukan utama di dalam pengubahan standard etika kepenggunaan internet. Sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh, sama ada dari sudut sosio-ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, sudah menjadi tugas kita sebagai Muslim yang memperhatikan ajaran Islam dalam kehidupan seharian dan menjaga nama baik Islam di mata dunia sebagai satu agama yang baik. Penggunaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Malaysia kini sudah tidak dapat dipisahkan dengan ICT dalam banyak aspek kehidupan. Bagi mengelakkan atau mengurangkan kesan negatif yang menghancurkan nilai-nilai positif agama, budaya masyarakat, kita perlulah bersama-sama mengamalkan nilai positif masyarakat. Semua pihak dari berbagai peringkat mestilah memainkan peranan untuk mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya bagi generasi muda sebagai pemangku kepimpinan masa hadapan negara. Oleh yang demikian, semua pihak diharapkan dapat memainkan peranan masing-masing dan memberikan sumbangan dalam konteks perkembangan kanak-kanak serta remaja yang merupakan aset penting dan bakal mewarisi masa depan negara. Rujukan yang kami perolehi dari Al-Quran Al-Karim, Kamus Dewan edisi keempat, Kamus Pelajar edisi kedua, dan dari Prof. Madya Dr. Muhammad Nurmat Yazid, Program Hubungan Antarabangsa, Sekolah Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, dalam artikelnya Modernisasi Masyarakat Malaysia dan ICT, iaitu isu cabaran dan penyelesaian. Yang kedua, Ahmad Fauzi Muhammad Ayub, Nur Hasni Zainal Abidin dan Andi Suwirta pada tahun 2014 yang telah mengeluarkan jurnal Hubungan Antara Penggunaan Internet Bermasalah Umum dan Kesunyian dalam kalangan pelajar sekolah menengah, jurnal kajian pendidikan. Yang keenam, meraih Berita Harian Jerat Jenayah Cyber. Yang ketujuh, melalui laman sesawang Gani Ada Binti Sharifah pada tahun 2017 mengenai kebaikan dan keburukan teknologi maklumat.